Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Baik, yang ketiga. Ya, kalau tulis tahulah susun 1, 2, 3 ya. Yang ketiga, ajarkan kepada anak-anak kita itu adab yang terbaik. Kenapa kita nak jadikan kata-kata kita ini senjata kan? Bukan saja kata-kata kita jadi doa, tapi yang ketiga, kata-kata kita jadi nasihat dan tunjuk ajar. Nabi SAW menyebut tidak ada pemberian yang lebih baik yang diberikan oleh seorang ibu ayah kepada anak-anaknya melebihi didik, ajar, tunjuk ajarnya sehingga anak itu menjadi anak yang beradab. Tak ada pemberian yang lebih besar daripada itu. Kok bagi kereta, bagi rumah, bagi macam-macam, tidak akan lebih daripada apa yang Nabi sebut. Yang terbaik yang seorang ibu ayah berikan kepada anak-anaknya adalah adab yang baik. Macam mana nak ajar anak-anak kita adab? Itulah kena bercakap, kena bagi nasihat, kena bagi tunjuk ajar, kena bagi bimbingan. Masya Allah tuan-puan, Ustazah pernah terbaca Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i tuan-puan sekalian, mak tu hantarkan suruh pergi belajar. Bertahun-tahun Imam Syafi'i pergi belajar. Jadi dah belajar lama, Imam Syafi'i nak balik jumpa mak, teruja kan nak jumpa mak kan, teruja sangat nak jumpa mak, nak cerita dah belajar tu, dah belajar ni. Sampai dekat rumah, Imam Syafi'i ketuk pintu rumah tu kuat-kuat sebab teruja sangat. Orang teruja nak jumpa mak, nak cerita. Ketuk kuat-kuat pintu. Lepas tu bila mak tu buka, mak tu kata apa? Sungguh kau perlu pergi belajar lagi adab mengetuk pintu di hadapan seorang ibu. Pergilah belajar lagi. Maknanya tak ada apa belajar lama-lama tu kalau macam ni rupa ketuk pintu depan mak. Kan ada orang ketuk pintu macam nak runtuh rumah kan? Ya, mak ada kat dalam, tentang mak tengah solat. Orang ketuk pintu macam nak runtuh dah, kita pun semayang dah tak khusyuk dah. Ya, padahal sabarlah kejap. Tak mungkin tunggu depan pintu 4 jam, betul tak? Mungkin 14 minit je paling lama. Apa kata mak Imam Syafi'i? Kamu patut belajar lagi sampai kamu tahu adab untuk mengetuk pintu bila nak jumpa mak, ataupun mak dalam rumah macam mana nak ketuk pintu. Masya Allah, adab. Al-adab qabla al-'ilm, kata ulama. Adab dulu baru ilmu. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, siapa yang nak ajar anak-anak ini adab? Kita. Gunakan lidah yang kita ada, lisan yang kita ada, ya, tunjukkan cara budi pekerti kita jadi cerminan kepada anak-anak. Ini adalah pemberian terbaik kepada anak-anak kita. Muslimin muslimat sekalian, bercakap bab adab ni, Masya Allah, terlampau banyak adab yang kita nak didik anak-anak. Ya, Ustazah baca dalam kitab Fiqhu Birrul Walidain, dalam bab ciri-ciri pendurhakaan. Masya Allah. Ya, banyak dia punya ciri-ciri. Dia tak kata anak durhaka, tapi ni ciri-ciri lah. Maknanya kalau tak jaga-jaga, ke situ perginya kerang. Kan ya? Antara ciri dia, cuba tuan-puan dengar. Saya baca yang ke-9. Seorang anak bawa mak ayah dia pergi majlis, tapi lepas tu dia tidak menaruh kepedulian terhadap mereka. Dia duduk mendahului orang tuanya, berbicara sebelum mereka atau sebelum meminta izin kepada mereka. Perbuatan ini dikhawatiri menunjukkan ada wujudnya sikap sombong dan takabur dalam jiwa anak-anak tersebut. Panjang lagi huraian dia. Saya ambil poin atas ni. Ini poin nombor 9 tuan-puan. Masya Allah, sampai tahap tu adab itu diajar. Kita bawa mak kita tu dah tua, mak ayah, pergi majlis kenduri kahwin. Sekali disapa dekat kita punya kawan, BFF, satu geng dalam WhatsApp. Sudahnya mak ayah kita sendirilah pergi ambil lauk. Kita ni dah bertepuk bertampar dengan kawan-kawan kita. Ya, ada terdetik hati anak tanya, mana Wan tadi mak? Ada tu, tak apa, pandailah dia. Kita jawab. Ya, ini Ustaz nak cerita yang kondisi hari ni, hari ni. Mengambil kira apa yang disebut dalam kitab ini. Ada. Ya, sekarang dah habis, semua dah makan, kita pun kat kereta tunggu. Mana mak tak datang-datang ni?
Kita tak ada janji sebenarnya dengan mak kan, datang ke berapa kan. Sekarang semuanya ikut pandai mak ayah kita lah. Tetapi carilah mana ramai kenduri. Mana Siti Mah ni? Tak nampak-nampak. Pandanglah. Nanti orang lalu lalang kan. Makcik cari siapa? Cari anak makcik tadi. Tadi ada dia. Tuan-puan, itu dilihat sebagai tidak beradab. Anak yang tidak beradab. Masya Allah. Dalam kitab sebut. Ya, ada seorang ulama tuan-puan, ada nama dalam kitab tapi saya tak ingat namanya. Dia mengajar ulama, maknanya ulama hebat, orang datang dengar dia mengajar apa semua. Tapi bila balik rumah, dia tak nak di hadapan ibu tu nampak macam apa? Nampak macam ustaz besar, tak nak. Nampak macam tok syekh, tak nak. Di hadapan ibu, kita adalah orang yang paling tak pandai. Kita adalah jauh sangat pangkat kita nak banding dengan mak kita. Apa dia buat? Bila dia balik rumah, mak dah tidur. Dia zaman dulu punya cerita kan tuan-puan, mak dah tidur, dia nampak tapak kaki mak tu tak cukup bersih, maka janggut dia lah yang digunakan untuk bersihkan tapak kaki mak dia. Sampai dia rasa, kat sinilah tempat aku yang sebenar. Mak aku tinggi sangat. Walaupun dia seorang ulama besar. Nak jaga apa? Jaga hati kita, adab hati, adab budi pekerti, semua nak jaga dengan mak ayah tuan-puan sekalian. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ini benda ni ustazah pun ambil iktibar. Kadang-kadang ustazah bawa mak ayah datang program ceramah. Ya. Bila bawa mak ayah penganjur, dia jemput kita. Jadi memang tumpuan orang-orang yang menyambut ni memang pada kita lah. Ustazah datang, ustazah kita bergambar ustazah. Macam tadilah. Ya, kita pun bergambar lah gini. Yang menyambut ni, jemput ustazah makan. Contoh, ustazah bawa mak ayah ustazah. Ustazah dikira tidak beradab kalau pada saat awal lagi tidak perkenalkan, ini adalah mak saya. Jangan buat apa-apa dulu tuan-puan. Turun kereta, kita bawa mak ayah kita, terus cakap, Hajar, ini mak ustazah ya, ni mak saya, ni ayah saya. Kenalkan nama, ini Hajah Mariam, ini Haji Musa. Bila kita cakap macam tu, orang lain pun akan, oh ya ke, nampak kita tak salahkan orang yang sambut sebab kita tak cakap. Kan dia ingat tu PA kita ke apa benda kan, lagi satu hal lah pula. Ya, itu mak kita, Masya Allah. Jadi kita cakap, ini mak saya. Lepas tu tuan-puan, masa nak bagi ceramah, mak ayah kita ada. Alu-alukan. Dah cakap pengurusi salutation salutasi. Pengurusi majlis ni semua. Ini adab dalam majlis. Dan ibu saya. Yang paling saya raikan, yang paling saya sayang, yang paling saya kasih, yang paling bermakna dalam hidup saya, yang saya tidak akan di sini kalau takkan berada di sini kalau dia tak ada, iaitu bonda saya yang bersama-sama hari ini datang duduk saya dalam majlis ni, dan saya minta izin pada mak untuk menyampaikan ceramah. Adab tuan-puan. Jangan sampai kita kenyang makan penganjur bagi, mak kita duduk kat tepi longkang nunggu kita. Duduk kat tepi tangga tunggu anak dia datang kat kereta. Ini saya cakap bukan cakap kosong tuan-puan. Ini cerita benar-benar. Berlaku dalam masyarakat. Kita kalau dijemput makan, kita tanya, tak apa, saya cari mak saya dulu. Jangan makan tuan-puan kalau mak kita tak dijemput makan. Jangan makan. Ustazah belajar benda-benda macam ni juga daripada almarhum Ustaz Abu Hassan Din Al-Hafiz. Ustazah dia beritahu oleh sahabat-sahabat ustazah, penganjur-penganjur program masjid-masjid. Dia kata dengan Ustaz Abu Hassan Din, kena teliti sikit, kena cermat. Ini bukan bab dengan mak tapi bab dengan isteri. Sebab yang bawa kereta tu selalunya isteri almarhum yang bawa bila ustaz tu nak ceramah. Jadi bila sampai, memang ustaz hargai isteri dan ustaz nak yang lain pun sama. Jangan abaikan. Saya tak boleh sampai juga dengan izin Allah kalau tak ada orang memudahkan saya untuk sampai. Jadi kalau suruh makan tapi isterinya tak ada sekali makan, maknanya AJK tak pedulikan isteri tadi, Ustaz Abu Hassan Din tak makan. Minta maaf, saya balik dulu. Kalau dia nampak tak ada kesungguhan pihak majlis nak
nak sama-sama raikan isteri tadi, tak apa, saya tak makan. Jadi orang mula kesan apa sebab kadang-kadang dah sampai tempat makan tapi tak nak makan. Akhirnya ramai penganjur yang tahu, memang tak senang hati ustaz nak makan sebab isteri ni tidak diajak makan. Nanti isteri tu pun apa? Nanti kena makan juga kat luar. Ya, tapi bila diraikan isteri, dia tengok isteri dah ada, okey, kita duduk makan. Tengok tuan puan, itu baru isteri ya. Belum mak lagi, tak tahu kalau mak macam mana kan ya. Itu baru isteri tu. Tapi subhanallah, orang-orang hebat ni benar-benar akan menghargai dan meraihkan wanita-wanita dalam hidup mereka. Sama ada itu ibu, isteri, anak perempuan, adik-beradik perempuan, Masya Allah, santuni sebab mudah nak masuk syurga.